ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المبشرين بالجنة كما تعرفون. عروة أخو عبد الله، عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير كما تعرفون، وهشام بن الزبير من الإخوان. عروة يقول يحدث عن أبيه الزبير رضي الله عنهم جميعا: كنت وأنا صغير ألعب على عاتق أبي، على كتفي عروة كان طفلا صغيرا يلعب على ظهر أبيه على عاتقه، فيقول: كنت أضع يدي، اسمعوا أحبتي اسمعوا بتنشيد، كنت أضع يدي في حفرة في عاتقه إثر ضربة بسيف أصيب بها في أحد غزواته رضي الله عنه. يعني عندما غزا في أحد الغزوات الزبير أصابته ضربة بسيف فشكلت هنا حفرة في كتفه، فكان يضع يده بها من؟ عروة ابن الزبير، ويحدثه الزبير يحدث عروة بهذه الغزوة ويقول: كنت أفتخر بك بما فعل به أبي. ولهذا مرة أخرى في معركة اليرموك، ليس في غزوة أخرى، في معركة اليرموك أصيب سيدنا الزبير رضي الله عنه بضربة أخرى في عاتقه، أقول أصيب مرة أخرى في عاتقه ضربات بالسيف، وقد ظلت هذه الضربات حتى توفي. والزبير وعبد الله يقول: كنا نضع أيدينا في تلك الحفر التي كان يصاب بها أبينا رضي الله عنه. Jadi tuan-tuan semua, saya nak tunjukkan bagaimana contoh anak-anak kecil ketika zaman para sahabat dulu. Satu kisah aku beritahu tentang kisah Urwah ibn Zubair. Urwah ni tuan-tuan dia adik-beradik. Dia ada anak 3 orang. Yang pertamanya Urwah ibn Zubair, kemudian Hisham ibn Zubair, Syamah, dan juga Abdullah ibn Zubair. 3 orang adik-beradik ni. Jadi satu ketika Urwah ibn Zubair ni berkata, aku bermain-main di antara bahu bapakku, main dekat bahu ayah dia, main-main. Maka dia letak tangan tu dekat celah, ada dekat sini ada satu kesan lubang atau kesan kecederaan Az-Zubair bin Awwam dalam peperangan dulu. Bila masuk perang ditetak dengan pedang, maka ada kesan dekat pedang tersebut sehingga ada bekong atau lubang dekat antara leher dengan bahu. Jadi arwah tu letak kat situ, kita letak kat situ. Mana dia bangga, sakit lah. Tapi orang berkata apa? Aku ni bangga dengan bapa aku. Aku berbangga dengan apa yang kena pada bapa aku ni. Jadi dia bangga dengan kesan yang berlaku pada Az-Zubair bin Awwam. Dan selepas itu apabila Az-Zubair bin Awwam ini cedera dalam peperangan Al-Yarmouk, Al-Yarmouk lagi Az-Zubair bin Awwam pergi berjihad, maka dia telah cedera dan selepas itu dia meninggal. Dan bagaimana anak-anak Az-Zubair bin Awwam ini telah ketika jasadnya telah meninggal, mereka sekali lagi telah memegang bahu ayah mereka dan meletakkan tangan pada bahu yang cedera Az-Zubair bin Awwam tersebut. Jadi tengok bagaimana hebatnya kanak-kanak berbangga dengan apa yang dilakukan oleh bapa mereka dalam peperangan tersebut. Ada soalan? Ada soalan ke nak tanya? Adakah semua Syiah ataupun ada yang الكل شيء أعطاه معظمهم منهم حتى نكون منصفين في المسألة، منهم الفاسق، منهم أقول الفاسق، ومنهم الكافر، يعني ليسوا كفارا لكنهم في حكم الفاسقين، لأن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم كما قال، أنا هذا ليس قولي وإنما أقول ما يقول العلماء، الذي يقول
بأن يسب الصحابة ولا يتهم عائشة، بشرط أن لا يتهم عائشة رضي الله عنها بالفعل المفترى عليه الذي يفتري على عائشة كما قلت لكم كافر خارج من الملة. أما الذين كما قال البعض من العلماء الذي يسب الصحابة هو فاسق والفسق والعياذ بالله، يعني إن أصر عليه المسلم يدخل في النار. Jadi saya berkata bukan sebenarnya Syiah itu sesat, tapi sebahagian besar mereka itu adalah sesat dan kita boleh hukum mereka sebagai fasik. Sebab apa? Mereka adalah orang yang mencela para sahabat. Kalau kita orang yang mencela para sahabat itu hukum sebagai fasik. Bahkan tapi dengan syarat tidak mencela Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, maka mereka dihukum sebagai kafir. Kafir, mencela ummul mukminin sebagai kafir. Jadi para ulama berkata jadi para ulama berkata kita hukumkan mereka itu sebagai orang-orang yang fasik. Kenapa Syiah tu dia macam tu akidah dia? لماذا الشيعة يجدهم الحقيقة هذا تريد أن تعيننا إلى التاريخ. السبب في ذلك اليهود هم سبب وجود هذه الفئة في التاريخ فقط. الموضوع طويل جدا. عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أسس هذه الفرقة من الشيعة. الموضوع يحتاج إلى مكان آخر. Saya kata tajuk ini panjang sebenarnya. Tapi kewujudan mereka kita kembali kepada tarikh ataupun sejarah dulu. Yang mana sebenarnya kewujudan Syiah ini hasil daripada perancangan Yahudi, iaitu Abdullah bin Sabah. Terserah saya yang datang daripada Sana'a, daripada Yaman. Jadi Abdullah bin Sabah inilah yang telah mempengaruhi golongan yang mencintai atau muhabbur Rasulullah SAW ataupun Ahlul Bait ini, sehingga mereka itu terpengaruh dengan idea-idea ataupun dongengan-dongengan yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Tidak, mengaku sebagai Islam tetapi munafik dan juga merupakan seorang Yahudi sebenarnya. اليهود حقيقة اليهود Jewish سبب لإفساد الأمم حيث كانوا وأن كانوا في التاريخ الإسلامي. أفسدوا في التاريخ الإسلامي. قبل هذا هم الذين أفسدوا المسيحية. يعني يقولون الذي يقرأ الإنجيل والتوراة يجد أن اليهود هم الذين حرفوا المسيحية التي جاء بها سيدنا المسيح. Jadi tuan-tuan yang mulia, Yahudi sebenarnya mereka lah sebenarnya yang telah merosakkan umat ini. Bukan setakat umat kita, tetapi sebenarnya mereka juga telah merosakkan umat Nasrani ataupun Al-Masihiyah, yang mana mereka telah menukar kitab ataupun mengubah apa yang terkandung dalam kitab Injil dan apa yang dibuat oleh Isa Ibn Maryam tersebut, sehingga mereka itu merosakkan agama Al-Masihiyah itu sendiri. السبب في ذلك أن اليهود لا يرون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه واحد. عندهم الغاية تبرر الوسيلة. أقول عندهم الغاية تبرر الوسيلة، يعني يمكن أن يقدموا أي شيء في سبيل إفساد البشرية. يعني يقدمون كما هم الشيعة الآن. الشيعة يقدمون بناتهم لفعل الحرام. اليهود كذلك يقدمون نساءهم وبناتهم وأموالهم في سبيل إفساد الشعوب. هذه مسألة يفهمها الجميع. ولهذا هناك كتاب اسمه بروتوكولات حكماء صهيون. كل الإفساد بالبشرية اليهود وراء إفساد البشرية. هذا الذي يجب أن نعرفه جميعا. كل ما يمكن من إفساد البشرية هم اليهود وراء ذلك.
Jadi kalau kita melihat bagaimana Syiah ni sebenarnya, mereka itulah yang membawa berbagai fikrah atau berbagai kita panggil fahaman. Antaranya matlamat menghalalkan cara. Ya tak? Matlamat menghalalkan cara ni kalau kita kata sekarang komuni lah dia kata tak? Matlamat menghalalkan cara. Jadi Machiavelli, ya tak? Jadi Machiavelli ni matlamat menghalalkan cara. Dan ini juga merupakan antara perkara yang dianuti oleh Syiah. Ya tak? Matlamat menghalalkan cara. Sehingga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka sanggup menggadaikan wanita-wanita mereka untuk mendapatkan matlamat yang mereka nak, sebagaimana juga yang dibuat oleh wanita-wanita Syiah tersebut, tidak, untuk menghalalkan ataupun untuk mendapat apa yang mereka nak, mereka sanggup menyerahkan wanita-wanita mereka kepada orang lain. Jadi perkara tersebut telah didedahkan dalam satu buku protokol cendekiawan Yahudi ataupun protokolan hukamat Sahiyuni ataupun Zionis, ulama-ulama ataupun pemimpin Zionis yang telah dipecahkan dulu, yang mana mereka mengakui bahawa segala apa yang berlaku di dalam perancangan merosakkan umat ini sebenarnya Yahudi dah dalam di sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. هل هناك سؤال آخر؟ Any question? مسألة العصمة هي من عقائد الشيعة، كما أن التقية أو التقية من عقائد الشيعة، أقول التقية من عقائد الشيعة، وكما أن من الأمور عند الشيعة أن العقل من شرائع هؤلاء القوم، يعني العقل، التقية، عصمة الأئمة، ولهذا عندما جاء الشيعة أراد اليهود أن يعبثوا بعقائد القوم، فقالوا إذا لابد من تغيير في عقيدة أهل السنة إلى أن نقول أن الوحي لم ينزل على محمد حقيقة، هذه مسألة، يعني لابد يعني أن يفهموا أن الوحي كان يريد أن ينزل على علي لكنه نزل خطأ على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الأساس ما دام عقائد الشيعة في آل البيت وبالذات آل علي، من علي رضي الله عنه وأبنائه الحسن والحسين، خاصة الحسين بن الحسن، عقب الحسين إلى الإمام الثاني عشر. هذه العقيدة لم يعرف المسلمون أبدا في تاريخ حياتهم موضوع العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يريدون أن يبطلوا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إبطال النبوة. إذا قلنا بأن العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم معناها إبطال لنبوته، أي أن النبي محمد ليس خاتم للأنبياء ما دام في هناك عصمة. والله أعلم. هؤلاء الذين يقولون أن تكتب الكتاب هؤلاء كفار. نعم. Jadi tuan-tuan, من قواعده في تأصيل الشريعة يعني الاجتهاد، ثم يقولون العقل. عقيدة أن العقل
هو مصدر من مصادر التشريع. Jadi tuan-tuan, antara fahaman ataupun akidah Syiah, antara sumber yang menjadikan sumber syariat mereka, kalau kita istihad lah, antara yang paling utama ialah yang pertama akal ataupun istihad mereka itu sendiri. Kalau kita Quran Sunnah, tapi mereka kan gunakan akal. Yang kedua taqiyah, dan juga perkara al-ismah, perkara maksud. Jadi ini merupakan kepercayaan ataupun akidah orang-orang Syiah tersebut. Jadi kita kena faham dulu bahawa ismah yang mereka dakwah tersebut, maksud tersebut kepada Imam 12. Jadi sebenarnya mereka itu merupakan perancangan mereka untuk membuatkan ahli sunnah ini ragu-ragu dengan nubuwah ataupun dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana mereka mendakwa bahawa turunnya wahyu itu kepada Ali, sepatutnya pada Ali bukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan mereka nak mengalih ataupun nak mengubah kita punya akidah tersebut, supaya akidah kita ini tersalah dan moyol kepada Sayyidina Ali. Tetapi kalaulah orang tersebut masih lagi menyukai ahli bait atau Ali, tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi sampai kepada mereka mengatakan bahawa Syiah Imam Daulah itu maksum, sebagaimana maksumnya Rasulullah SAW, dan sebagaimana mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala atau Jibril telah tersalah bagi wahyu kepada Nabi. Tidak, itu seolah-olah mereka itu telah menolak kenabian Rasulullah SAW. Maka hukumnya saya kata tadi bagi menutup, maka jelas mereka itu telah terkeluar dari Islam atau kita disilahkan sebagai kafir. Yang menolak kenabian Rasulullah SAW dan mengatakan bahawa iman itu bersifat maksum, yang mana itu merupakan kelebihan Rasulullah SAW. Jadi wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.